Okey, ini adalah ruangan untuk kita edit video. Okey, katakan semalam kita ada video daripada Google Meet. Okey, so kita bawa masuklah dalam kawasan media bin kita ni, ya. Okey, dan kita nak edit senang aja sebenarnya, tak banyak perkara, ya. Contoh kita nak bagi cantik, kita boleh tengok dekat library ni ada intro. Okey, kita pilih mana intro yang kita nak. Okey, contoh kita ambil intro yang ini, ya. So kita drag masuk ke track 1. Okey, dan kita play, tu bentuk dia. Dan kita boleh edit dekat sini. Katakan kita buat kelas online pecutan SPM 2020. Okay, kat bawah ni kita, ni kita boleh, ni kita boleh gerakkan ni atas sikit, ya. Dan ni kita gerak ke bawah sikit. So kita boleh klik A ni, kita nak tukar perkataan. Contoh kita tengah bincang kertas 3 trial Terengganu 2020. Okey, so kita boleh ubah color dekat A ni, kita boleh ubah color, ya. Dan katakan kita nak color kuning pun hijau, tak nampak sangat. Okey, jadi kita juga boleh contoh, ya, yang ini kita nak bagi besar sikit pun boleh, dan kita boleh ubah dia, ya. Kita boleh adjust lah. Okey, dan juga ini adalah untuk edit. Okey, ini adalah untuk behavior. Contoh kita nak kelas online ni, masa masuk dia macam mana. Contoh kita nak masuk dia bounce in. Okey, during, katakan saya nak dia pulsate, bergetar. Dan bila dia out, katakan saya nak dia fade out. Kan? Okey, dekat kertas 3 Terengganu pun boleh kita buat. Bila masuk in tu, kita ambil fly in, katakan. Masa during tu, during tu mungkin kita nak dia pop up. Okey, masa dia out pula mungkin kita nak dia explode. So kita boleh balik semula dan kita boleh play. So itu adalah animation dia, ya. Okey, so kita balik ke library kita. Okey, kita cari kita punya Google Meet tadi. Okey, masuk ke ruangan sebelah intro. Okey, antara intro dengan Google Meet kita ni mesti kita nak ada transition. So kita ambil transitions ni dan kita pilih transition yang kita nak. Contoh kita nak transition cube rotate, kan? So kita drag je masuk sini sehingga ada simbol plus tu, kita lepas. Okey, katakan kita tengok apa yang terjadi. Okay, katakan macam cepat sangat, kita boleh panjangkan sikit masa dia dan dia boleh rotate cube tu secara perlahan. Okey, dan seterusnya katakan kita nak edit pula. Katalah kita punya Google Meet ni panjang, kita boleh edit, kita boleh trim dia, split dia. Okey, apa kita buat? Kita klik dekat tempat yang kita nak split sehingga timbul kuning ni, ya. Split selected. Okey, kita pilih bagaimana yang kita nak buang, ya. Kalau panjang sangat depan ni mungkin kita, ya, dekat peringkat depan ni mungkin kita membebel banyak, kan. Maksudnya kita ambil kehadiran dan sebagainya. Okey, jadi kita boleh pilihlah kawasan mana. Okey, contohnya saya nak ambil, okey, bahagian, okey, kita pilih dah. Okey, katalah kita nak bahagian ini sahaja. Okey, so kita dah tengok hilang dah kuning tu. Kita klik balik dan kita pilih split selected. Kita tengok mana kita nak buang yang depan tadi ni, kan. So kita klik dan kita delete. So dia terpisah. Okey, yang mana dah terpisah tu kita sambungkan balik
sebab kita tak nak yang tengah-tengah tu kan. So kita kena sambung balik ya. Okey, kita sambung balik. Okey, so kita nampak lah. So kita balik semula. Kita highlight apa benda yang disuruh cari. Okey, katakan ini macam tak besar sangat kan. Jadi kita enlarge dulu. Okey, bagi dia fit betul-betul dalam frame tu. Okey. Lepas tu dia guna apa? Iron. Okey, katakan kita nak zoom. Okey, kita boleh guna animations ya. Okey, kita zoom ni kita tarik situ. Okey, nampak tak? Okey. Dan kita pun play untuk zoom. Untuk zoom ya. Copper to sulfate solution. So ni adalah semua bahan-bahan ataupun poin-poin penting Okey, jadi orang pun tengok. Okey, katakan kita tengok audio perlahan sangat, boleh je kita edit audio dan kita boleh naikkan sikit. Di situ ya. Kita guna apa? Iron powder dan kita guna. Okey, katakan sekarang kita sedang zoom. Okey, kita sedang zoom sehingga okey, tadi kita zoom kan. Okey, contohnya saya nak tunjuk lagi satu. Katakan kita nak masukkan macam lower thirds. Lower third tu macam mungkin dekat awal ni saya nak masukkan lower third lah. Lower third ni maksudnya pengenalan diri saya lah kan. Okey, katalah saya ambil sliding box, saya drag masuk dalam track 2 ni. Okey, kita tengok. Kita highlight. Tu sliding box tu. Okey, katalah dia mengganggu sikit, kita bawakan ke bawah sikit. Okey, dan kita boleh edit sini. Kita boleh tulis nama kita. Okey, apa particular yang kita nak ya. Katakan yang ini kita tak perlu. Okey, so kita pun tengok apa yang terjadi. Dia suruh cari. Lepas tu dia guna apa? Iron powder. Okey, kita tak nampak tu. Okey, katakan dekat sini. Cikgu okey, satu lagi kena letak. Kita letak situ kelas online. Okey, so kita play. Edit. Kita play dari awal Kita highlight apa benda yang disuruh cari. Lepas okey, ini daripada intro tadi. Kita highlight apa benda yang disuruh cari. Lepas tu dia guna apa? Iron powder. Itu kita zoom Edit to copper to sulfate solution. So ni adalah semua bahan. Itu adalah kita zoom ya. Okey, contoh kalau kita nak masukkan Zipito katakan, so kita import media. Kita cari Zipito yang telah ada green screen ya. Contohnya saya nak masukkan yang ini. Okey, so kita open dan kita drag saja masuk di sini. Okey, nampak tak ada di situ. Jadi kita pilih more. Okey, pilih more visual effects. Kita ambil remove color ni, kita masuk ke situ. Nampak tak ada automatic dia tukar warna hijau tu dah tak ada dah. So kita boleh kecilkan, kita letak di tepi. So nampaklah dia ada animation Ataupun poin-poin penting Okey, jadi orang pun tengok ada kelainan sikit kan. Kita letak gambar animation. Kita guna iron powder dan kita guna copper to sulfate. Okey, katakan kita nak berterusan ya gambar tu. Okey, senang aja kita klik situ. Okey, kita copy dan kita klik Ctrl V. So dia akan dia akan ada di situlah ya. Kita Ctrl V dan dia akan berterusan sehinggalah kita kena rajin lah ya sampai ke hujung ya, sampai mana kan. Katakan kita nak tukar dan 3 gambar tu kita nak tukar, boleh. Kita pergi media, kita tambah lagi import media. Katakan kita nak gambar apa yang ini pula, dia tegak kan. Okay, kita open dan kita pun bila sampai hujung ni
Okey, dah tak ada dah gambar Zepeto tu. Kita masukkan dalam ni dan kita klik more. Ini dia visual effects, remove color, kita masuk dalam ni dan kita dah removekan dia. Kita drag saja dan kita boleh adjust ya. So kita boleh nampak lah Zepeto tu ada di situ kan. Jadi itu, jadi saya dah perkenalkan intro, transition, lower third, dan juga kita boleh zoom in, zoom out, dan juga kita ada Zepeto dekat situ. Ya. Okey, lagi satu contohnya, katakan kita nak tunjuk pada student. Okey, katakan ya, kita tadi ni kita sudah zoom. Okey, katakan tu ya, tulisan tu tak nampak. So kita boleh pergi ke more animations. Okey, kita boleh tarik sini. Kita adjust dekat sini sampai mana kita nak. Kita main dekat situ ya. Okey, jadi kita nampaklah perubahan ya daripada kita tak nampak ni. Apa dia punya result dia. So kita kena buat equation. Okey, sekarang kita jadi nampak kan. Okey, katakan kita nak insert gambar ya, gambar contoh. So kita pergi ke media. Kita klik plus, import media. Okey, kita pergi ke desktop. Katakan kita nak masukkan, kita bagi nota dekat student lah tentang siri elektrokimia ni. Kita open, so kita masuk sini. Kita boleh masukkan gambar sebenarnya ya. So kita pun masukkan gambar, drag masuk kat timeline ni. Okey, macam tu. Ni ya, dia dah tengah-tengah tu. Katakan kita nak letak di mana supaya student boleh rujuk. Kita buat macam tu kan. Tiba-tiba ada gambar. Kita nak buat macam tu. Okey, dan gambar ni macam rujukan lah untuk pelajar, dia boleh tengok. Jadi gambar ni tak boleh berterusan lah, sekejap saja. So kita perlu letak gambar. Okey, dan kita boleh, gambar ni kita boleh letak dia punya behavior dia. Maksudnya dia masuk macam mana, dia keluar macam mana. Okey, contohnya kita klik behavior. Okey, katakan kita nak dia masuk secara kita nak bagi dia masuk secara sliding. So kita drag sliding dalam sehingga dia simbol plus tu. Lepas, okey, tengok sini dia akan keluar behavior in sliding. Okey, during mungkin kita nak stresskan maklumat ni, kita pulsatekan dia supaya dia stresskan. Maksudnya nota tu sentiasa nota tu sentiasa ada kan. So out dia, okey, mungkin kita nak dia out dia secara fade out. Okey, jadi kita boleh klik play. Jadi sambil kita terangkan, dan dia akan hilang macam tu. Ini adalah salah satu teknik ya, di mana kita nak masukkan nota sekejap kan, contoh ya. Okey, katakan kita nak lama pun boleh. Okey, kita play. Kita tunjukkan nota yang sebenar ni. Kalau kita ada salah ke apa kan, kita tunjuk dan dia akan keluar begitu sahaja gambar tu. Jadi kita boleh masukkan macam-macam benda ya dalam Camtasia ni. Okey, annotation pun boleh. Annotation ni macam kita, katakan kita masukkan anak panah. Kita terus masuk dalam ni, kita tunjukkan anak panah. Tapi anak panah ni tak boleh bergerak kita nak atas ke bawah. So kita undo dia, kita boleh pilih anak panah ni. Apa beza dia maksud saya tadi? Okey, masuk anak panah. Maksud saya anak panah ni dia boleh macam tu. Dan kita boleh kawal dia punya ketebalan dia ni, thickness dia. Okey, dan kita boleh tukar color. Kita nak color apa? Klik saja. Kan kita boleh tunjuk apa kita nak bincangkan. Macam tu ya. So ini adalah untuk tunjuk anak panah. Okey, lepas tu katakan kita nak tunjuk kotak, dialog box kan. Okey, katakan kita nak tunjuk dialog box, boleh kita kita stopkan sekejap, kita masukkan. Ni kita boleh ubah-ubah. Okey, ini kita klik dan kita boleh ubahkan macam tu. Ini macam dialog box lah. Kita boleh masukkan ya, definisi katakan macam tu. So dia akan dan kita juga boleh masukkan behavior. Okey, kita klik behavior ni, katakan kita nak dia explode, masuk je sehingga macam tu dia akan keluar apa yang kita nak. Okey, out explode. So kita tengok apa jadi.
kita boleh tengok jadi nampak cantik lah kita punya animation tu. Macam tu kan. Jadi itu adalah behavior. So macam-macam kita boleh guna. Dan ni juga kita boleh guna shape ya. Kita boleh masukkan shape ya. Macam-macam lah. Dan juga kita boleh masukkan interactive hotspot. Ni contoh katalah kita tak nak maklumat kita dibaca kan oleh orang kan. Jadi kita boleh blur kan. Jadi tak boleh baca lah. Katalah kita nak masukkan password ke apa ke dan sebagainya. Okey. Katakan kita nak guna ini apa? Ini adalah untuk kita nak highlight kan. Contoh katalah kita nak bagi student baca betul-betul. Okay, kita kata tolong kita drag kotak tu. Okay, kita kecilkan sikit. Kita nak kata pada student tu tengok betul-betul kawasan ini. Tengok macam tu kan. Jadi banyaklah benda yang kita boleh guna. Ataupun kita nak buat simbol apa betul, katakan apa yang student buat tu betul. So kita boleh tandakan macam tu ya. Okey, so banyaklah benda yang kita boleh masukkan. Okey, so banyaklah ya antaranya. Okey, so itu saja. Okey, jadi hari ni cikgu nak bagi jawapan, nak ajarlah ya untuk topik ini. Jadi kalau kita tengok soalan ini, eksperimen ini dijalankan untuk menentukan kesan kedudukan logam dalam siri elektrokimia ya terhadap haba penyesaran. So ini adalah heat of displacement. Okay, heat of displacement ya. So dia ada bagi iron powder ya. Okay, jadi bila orang baca soalan, pastikan nanti dalam exam highlight semua benda-benda penting ni. Okay, highlightkan heat of displacement ya. Heat of displacement kita highlight. Apa benda yang disuruh cari. Lepas tu dia guna apa? Iron powder is added to copper 2 sulfate solution. So ni adalah semua bahan-bahan ataupun poin-poin penting Okey, jadi orang pun tengok kita guna apa? Iron powder dan kita guna copper 2 sulfate solution. So kita highlight semua perkara-perkara penting ni ya. Dan kita tengok juga bacaan dia ya after 5 minutes. Okey, kita tengok ya apa yang terjadi. Okey, dia tak tunjuk lagi reading ya. Reading tak ada data reading dekat situ, tapi dia tunjuk data warna pemerhatian ni. Kita ada observation dari segi color iaitu mula-mula berwarna biru kan. Kita kan kena hafal ya copper 2 sulfate solution ni dia berwarna biru. Okey, lepas tu after 5 minutes solution tu telah menjadi colorless dan ada brown solid terbentuk. Maksudnya ada dua pemerhatian. Satu adalah ada dua pemerhatian ya. Satu adalah larutan tidak berwarna dan satu lagi adalah pepejal perang. So ini adalah after. Okey. Lepas tu apa lagi maklumat? Okey, next page kita pergi tengok ya apa maklumat lagi dia bagi. Okey, lepas tu dia bagi sebenarnya ada 3 eksperimen sedang dijalankan. Okey, apa eksperimen itu? Gariskan. Iron powder with copper 2 sulfate. Eksperimen kedua, ini mungkin kumpulan kedua, dia buat zinc powder dengan copper 2 sulfate. Dan kumpulan ketiga, dia buat magnesium powder dengan copper 2 sulfate solution. Jadi ada 3 eksperimen sedang berjalan lah. Sebab kalau kita tengok dalam siri ECS ya, electrochemical series, ni kena hafal ya. Untuk siri electrochemical series ni kena hafal yang ni. Ya. Okey, so ni kena hafal ya. Siri ni dia tinggi daripada cuprum. Jadi apa dia punya results dia? So kita kena buat equation lah ya. Kita kena tahu macam mana equation dia. Okey, ferrum react with copper sulfate. So dia akan jadi ferrum sulfate plus Cu. Okey. Lepas tu zinc powder pun sama. Zinc react with copper sulfate. So kita tengok zinc pun
above copper kan. So zinc sulfate bersama dengan copper kan. Lepas tu magnesium powder dengan copper sulfate solution. So position of magnesium ya, kedudukan magnesium pun lebih tinggi juga. So magnesium sulfate plus Cu. Okay, so kita akan nampak semua eksperimen ini berjaya ya, maksudnya heat of displacement tu berjaya dilakukan ya. Kalau you orang dapat contoh ya, cikgu bagi PB react with magnesium sulfate, ini tak boleh lah sebab kedudukan PB ni lebih rendah daripada magnesium. So ni tidak berjaya. So eksperimen yang dijalankan ni berjaya lah. So ada results dia. Okay, so kita baca reading ni. Okay, reading ni adalah untuk siapa? Untuk iron dengan copper 2 sulfate solution. So bacaan dia, okay, so you orang kena tengok macam mana nak baca dia. Yang ni 29 point berapa tu? Okay, ni 30. Okay, so 0.5. Okay, 6, 7, 8, 9. So jawapan dia 29.9 darjah Celsius. So unit kena ada. Okay, ni pun sama. Sini 57. Okay, so 57.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ni 57.1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 50 sini ya, 57.9. So tu jawapan dia ya. Okay, next. Zinc dengan copper 2 sulfate solution pun sama. Okay, so bacaan dia adalah sama juga kan, 29.9. Ingat ya, untuk termometer, bacaan termometer mesti 1 decimal point ya. Soalan pun dah cakap, cuba tengok soalan pun, kalau tengok nanti ya, soalan dia tanya pun untuk 1 decimal point. Okey, ni jawapan dia berapa? Sini 50, ni berapa? Ni 59. So 1, 2, 3, 4, 5 ya. So 59.5 degree C. Ya, tu jawapan dia. 29.9 degree C ya. Ini 29.9 dengan ya, ingat sini adalah 64. So 64.7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia bacaan dia meniskus ya. Bacaan dia mesti meniskus dekat situ. Dia baca ya. Okey, so okey, kenapa kita kena record reading? Sebab soalan, nampak, record kan bacaan termometer. Jadi kalau tengok apa yang cikgu highlight kan ni, mesti record the thermometer readings to 1 decimal place. So mesti ikut lah arahan dia. Ya. Okey, next. Okey, dia tanya manipulated variable. Okey. So siapa yang bagi ikut arahan semua decimal point betul, kita akan bagi dia 3 markah ya. Siapa yang tak ikut, dia tak ada unit ke, unit tu penting, kita akan tolak markah lah kan. So unit mesti kena ada lah. Apa dia punya jawapan untuk manipulated variable? Okey, sebenarnya manipulated variable ni orang boleh tengok eksperimen tu memang jelas ya. Kalau tengok dekat eksperimen ni memang jelas manipulated dia. Tengok ada eksperimen 1, eksperimen 2 dengan eksperimen 3 tu berlainan. Okey, so kalau dia tanya apakah manipulated variable-nya, so senang sahaja, orang boleh sebut semua nama logam tu. Contoh nama apa? Logam-logam yang digunakan. Iron, zinc, magnesium. Okey, orang boleh sebut ataupun bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia ferrum, zinc, magnesium. Okey, orang boleh sebut jawapan macam ni. Ataupun yang simple, paling simple, senang saja jenis logam pun boleh juga, ataupun type of metal kan. Ataupun orang sebut
semua logam-logam di atas copper dalam siri elektrokimia. Itu pun boleh. So siapa bagi jawapan macam ni, so jangan bagi jawapan simbol lah sebab kena penuhkan nama dia, ferrum, zinc, magnesium, macam tu. Ataupun kalau tak nak, type of metal. Okay, type of metal. Okay, next dia punya responding dia seperti biasalah, tajuk eksperimen ini. Tajuk dia heat of displacement ataupun bahasa Melayu dia haba penyesaran ya. Okey, katalah tak suka ataupun ada jawapan lain yang boleh diterima adalah responding dia. Kalau tengok responding dia, okay, kita cuba tengok ya, apa responding. Nampak tak semua responding ni semua memberi hasil suhu meningkat. Ini eksperimen 3 pun suhu meningkat. Eksperimen 2 pun suhu meningkat. Eksperimen 1, eksperimen 2 pun suhu meningkat. So, yorang boleh bagi jawapan sama heat of displacement ataupun yorang boleh bagi tajuk, yorang boleh bagi jawapan kenaikan suhu. Sebab semua eksperimen tu naik suhu kan? Ataupun increase of temperature. Of temperature ataupun temperature increase pun boleh lah temperature increase, temperature increase. Okay, next constant variable dia ya, senang saja. Kalau yorang tengok apa maksud constant, tengok ketiga-tiga eksperimen tu dia guna apa yang sama. Kalau yorang tengok sini ya, dia guna bahan yang sama, copper 2 sulfate. Ini pun copper 2 sulfate, ini pun copper 2 sulfate. So senanglah kalau dia minta jawapan untuk constant variable, simple saja. So jawapan dia type of solution ataupun jenis larutan. Ya, jenis larutan ataupun nama bahan itu. Copper 2 sulfate solution ataupun bahasa Melayu dia larutan cuprum 2 sulfat. So senanglah state hipotesis dia. Okay, hipotesis ni macam subjek-subjek lain juga, mesti ada MV dan mesti ada RV. Okay, kalau tengok tadi dekat yorang punya jawapan tadi, MV adalah apa? Tadi kan yorang bagi jawapan MV tadi adalah jenis logam kan, type of metal. Okay, RV dia tadi adalah heat of displacement ataupun tadi kita bagi jawapan temperature rise ataupun displacement kan tadi. RV tadi ada banyak jawapan cikgu bagi ada 2 jawapan yang boleh diterima. Ataupun kita panggil haba penyesaran kan. Okey, so hipotesis kena kaitkan. Bila kita nak buat hipotesis kena kaitkan ataupun buat satu sentence yang mengaitkan RV ni dengan MV ni. So yorang kena kaitkan 2 perkara ni. Dua perkara ni kena buat satu ayat untuk bentuk satu hipotesis. Okey, jadi untuk buat satu hipotesis, semakin tinggi kedudukan logam. Okey, mesti kena sebut siri apa. Siapa tak sebut tak lengkap ya. Dalam siri apa? Dalam siri elektrokimia. Okey, apa jadi? Semakin tinggi kedudukan logam dalam siri elektrokimia berbanding kuprum. Okay, kalau you tengok eksperimen ni tadi, dia bandingkan dengan kuprum. Ketiga-tiga eksperimen tu semua dibandingkan dengan kuprum. So lagi tinggi kedudukan dia daripada kuprum. So semakin kita kaitkan dengan RV. Lagi logam tinggi, jadi semakin tinggi logam, kedudukan logam tinggi. Semakin tinggi
haba penyesaran yang terhasil. Ataupun kita panggil apa? Semakin tinggi kenaikan suhu. Kan sini RV kan cikgu bagi dua jawapan. Higher the position of metal, kena sebut in mana? In electrochemical series. Okay. Compare to copper. Mesti sebutlah compare dengan siapa tu. Compare to copper. Sebab semua dia bandingkan dengan copper kan ketiga-tiga eksperimen tu. So the higher the temperature rise, ataupun the higher the heat of displacement. Ya. Okay, state one observation. Okay, dia nak one saja tau. One saja cikgu nak. Jadi kalau one pilih satu. So yang paling famous sekali mesti orang kata suhu campuran meningkat kan. Suhu campuran meningkat. Nah, cakap ini saja, orang tulis ini saja pun kita dah bagi terus 3 markah sebab dia nak one observation saja. Bahasa Inggeris dia temperature of mixture increases. Muka depan tu dia dah bagi jawapan dah. Brown solid produce. Ataupun bahasa Melayu dia pepejal perang terhasil. Simple dia orang bagi jawapan. Okey, siapa yang nak bagi jawapan colourless ke? Ni yang bahaya ya. Okey, kelas nampak tak dekat depan ni dia ada bagi satu jawapan ya. Okey, ni jawapan ni apa ni? Jawapan dia bagi jawapan ini. Cuba tengok colourless solution. Okey. Colourless solution tak boleh diterima. Dia kena macam mana? Kan cikgu kata mesti sebut awal dan akhir dia jadi apa. So siapa yang pilih jawapan colourless solution tu memang tak dapat 3 markah. So yorang kena cakap warna dia tukar apa ke apa. So solution, blue solution turns colourless. Ini baru kita terima. Ataupun bahasa Melayu dia larutan biru menjadi tidak berwarna. So hati-hati ingat kalau soalan kimia mesti sebut awal dan akhir. Tu. So jangan silap ya. Okay, state one inference for the observation. Okay. Tadi cikgu ajar cara nak jawab hipotesis. Lepas tu cara nak jawab observation. Okay, ada juga soalan, ada yang student tanya ya, kalau container will be hot. Katalah ada soalan nombor D ni, okay, orang cakap container will be hot atau bekas menjadi panas. Tak dapat 3 markah. Kita bagi dia 2 je. Sebab tak tepat kalau cakap container will be hot. Dia mesti cakap suhu campuran. Ya, sebab suhu ni dia lebih tepat lagi. Dia melalui termometer tu kita boleh nampak. So tu observation paling tepat lah. Ya. Okey, macam mana kita nak jawab soalan inference? Okey, inference ni adalah jangkaan yang bijak ya. Sebelum kita buat sesuatu eksperimen, sebelum kita menjalankan satu eksperimen, kita mesti ada satu first impression ataupun kita panggil inference. Apa yang bakal terjadi? Kita boleh teka, guess. Okey, kalau aku buat eksperimen ni, saya rasa saya akan dapat hasil macam ni. So macam mana nak buktikan? Yorang kena buat eksperimen. So bila yorang sedang menjalankan eksperimen, kena ada hipotesis. Ingat, jadi sebelum menjalankan eksperimen dia inference. Tapi semasa yorang menjalankan eksperimen kena ada hipotesis. Jadi state one inference, di inference ni adalah yorang punya knowledge. Sebelum buat eksperimen ni, sebelum yorang buat sesuatu kajian, mesti ada satu knowledge untuk yorang teka apa bakal terjadi pada yorang punya outcome kan. Jadi jawapan dia adalah state one inference. Kalau tengok soalan macam ni kan, kalau yorang tengok eksperimen ni, eksperimen ni yorang guna bahan-bahan logam-logam yang semua kedudukan tinggi daripada copper. Jadi mestilah diorang akan kata ini adalah eksperimen yang akan release heat. So tu apa inference dia? So inference dia adalah ini adalah tindak balas
Eksperimen ini akan menunjukkan hasil suhu meningkat. Jadi ini adalah tindak balas exothermic. Tu inference. Ya, tindak balas exothermic. Ataupun orang bagi jawapan haba dibebaskan ke persekitaran, atau orang bagi jawapan haba maksudnya sebelum orang buat eksperimen ni, orang sudah ada smart suggestion ya. Okey, haba dibebaskan ke persekitaran. Okay, macam mana orang boleh guess haba dibebaskan? Sebab orang rasa eksperimen ni berjaya. Heat of displacement ni berjaya sebab saya guna logam yang semua lebih tinggi. Jadi bila kita guna logam yang semua lebih tinggi daripada kuprum, mesti haba penyesaran berjaya dilaksanakan. So bila haba penyesaran berjaya dilaksanakan, mesti ada outcome, iaitu outcome dia adalah haba dibebaskan ke persekitaran. Ataupun orang boleh bagi jawapan, orang kata apa? Ferrum ataupun iron. Iron displace copper. Iron displace copper from its salt solution. Maksudnya orang boleh agak. Orang cakap apa? Ferrum berjaya menyesarkan. Ferrum menyesarkan, bahasa Melayu dia menyesarkan kuprum daripada larutan garamnya. Larutan kuprum sulfat tu larutan garam lah. Okey, so kenapa jawapan iron? Sebab dia kata 1D. Okay, cuba tengok 1D tu siapa? Okay, kalau orang tengok siapakah 1D tu. Okay, kalau tengok nombor 1. Okay, soalan nombor 1 ya. Mana soalan nombor 1? Sekejap, cikgu tengok sini. Okay, soalan nombor 1 tadi dia refer 1D kan? Okay, 1C dengan 1D. Ni state 1 observation in experiment 1. So eksperimen 1 ni kita guna siapa? Apakah bahan-bahan di eksperimen 1? So paper 3 ni orang kena pergi ke depan, ke belakang, balik tengok apa-apa yang dia relate kan. Soalan tu dia tengah tentang apa? Dia tanya tentang eksperimen 1. So eksperimen 1 ni, okay, apa yang orang punya inference? Kalau nampak, inference saya adalah serbuk ferrum akan berjaya menyesarkan kuprum daripada kuprum 2 sulfat, ataupun ferrum can displace copper from copper to sulfate solution. Itu kita panggil inference. Smart suggestion ya, jangkaan yang bijak sebelum eksperimen dijalankan. So jawapan dia untuk inference adalah so ada banyak jawapan situ. So boleh pilih mana-mana satu. Cikgu hanya nak satu sahaja. So mana-mana pun diterima. Dapat 3 markah. Itu adalah inference. Okey, apa maksud relationship pula? Okey, relationship ni, okey, cara kita nak tackle soalan relationship ni senang saja. Apa yang orang buat? Orang highlight kan. Dia nak hubungan antara siapa? Antara kedudukan logam dengan kenaikan suhu. Itu saja yang orang relatekan. Jangan relatekan perkara-perkara lain. So senang sajalah kan, tadi daripada hipotesis pun kita dah tahu. Semakin tinggi kedudukan logam dalam suri elektrokimia, semakin tinggi kenaikan suhu. Senang. Sebab dia suruh relatekan kedudukan dengan kenaikan suhu. So senanglah. Kalau jawapan yang macam tu kan. So semakin tinggi. Semakin tinggi kedudukan logam. Semakin tinggi kedudukan logam dalam siri elektrokimia. Kena sebutlah siri mana dalam siri elektrokimia. So semakin tinggi kenaikan suhu. Okey, so kalau bahasa Inggeris dia semakin tinggi kenaikan suhu Okay, so bahasa Inggeris dia the higher the position of metals in electrochemical series, the higher the temperature rise. Kan?
the higher the position of metals in electrochemical series, the higher the temperature rise. Okey, sekarang kena highlight. Dia suruh kira eksperimen mana? Highlight, dia suruh kira eksperimen 1. Jadi kita kena kumpulkan data tentang eksperimen 1. Jadi korang kena tengok data eksperimen 1 tu apa. Jadi mula-mula kita mesti kena kira MC theta dulu. Okey, M dia berapa? Okey, korang kena tengok balik, patah balik belakang, tengok berapa M dia. Okey, cuba tengok. Ni highlight kan. Oh, semua eksperimen ni dia menggunakan 50. Ni 50 cm cubic of copper 2 sulfate solution. Ya. Tapi eksperimen 1 ni guna iron powder. Okey. Kalau eksperimen 2 dia guna magnesium, zinc. Eksperimen 3 guna magnesium. Tapi dia nak eksperimen 1 kan. Akhir dia 57.9, tolak awal dia 29.9. So, yorang ambil maklumat tu, bila yorang dah reverse balik, tengok semua maklumat dia, letaklah semua jawapan yorang dekat sini. MC theta. So, senanglah kalau MC theta, kita dah tahu M dia tadi 50, cikgu tunjuk tadi. C 4.2. Okey, theta tadi tolak 57.9 tolak dengan 29.9. Okey, so jawapan dia adalah di sini, kalau katalah sini tertinggal unit, darjah Celsius tertinggal. Okey, tak apa. Yang penting final answer mesti ada unit. Ni. Unit dia joule. Okey. Dah cari MC theta, okey, kita kena cari mole. Kita kena cari mole. Mole dia adalah mv/1000. Okey. M dia berapa? Kita dah tahu volume dia 50 kan? Tapi kita nak tahu kepekatan. Tu dia. Nampak tak? Kepekatan, highlight. So, yorang kena banyak highlight. Mana yorang kena highlight lah. Ni. 0.5 kepekatan dia. Nampak? Jadi, mv/1000. So, masuk saja kira lah. Kita dah tahu dah apa dia. So, yorang kira sahaja. Orang pun kira M dia adalah 0.5 kali dengan 50 volume dia bahagi dengan 1000. So, yorang akan dapat 0.025 mol. Okay. So, lepas tu mesti kira delta H ataupun heat of, sebab sekarang ni kita nak cari apa? Heat of displacement. So mesti guna delta H tu dia punya heat of displacement ni kita nak kira untuk 1 mole. So formula dia adalah apa? Ni 5880 joule ni kita boleh bagi jawapan 5.88 kg kan. So 5.88 kg bahagi dengan ni 0.025 mol. So yorang akan dapat jawapan negatif lah, sebab heat release 235.2 kg mol negatif 1. So lengkap ya, semua jawapan ni ada. So kita bagi dia 3 markah. Boleh ya? Senang kan? So soalan ni senang. So tak susah. Okey, dia kata zinc 210. So ini orang kena tahu tentang electrochemical series lah ya. Okey, kita nak ramalkan ya. Okey, contoh ya. Okey, dia dah bagi dah. Zinc ni 210. Zinc 200. Okey, zinc kedudukan dia sini. So 210.
Okay, magnesium tinggi. Okay, logik lah, memang dia punya heat of displacement akan tinggi sebab position dia tinggi. Okay, iron ni 121.8 saja. So logik lah. Okay, itu dia punya kedudukan dia. So you orang nampak kedudukan dia sini sudah berbeza-beza kan. Kedudukan dia berbeza. Okay, so sekarang ni dia suruh ramalkan kalau aluminium. So you orang kena highlight. Oh, dia nak tanya tentang aluminium. So you orang pun tengoklah kedudukan aluminium tu dekat mana. Kedudukan aluminium tu dekat mana. So aluminium ni dia di antara magnesium dengan zinc. So antara magnesium dengan zinc punya nilai. So you orang boleh tengoklah mana nilai dia ya. Jawapan dia ada yang akan tanya cikgu boleh tak jawapan saya? Jawapan saya macam ni je, senang saja. More than MORE more than 210 kJ mol negatif 1. Okey, ini kalau siapa bagi jawapan macam ni, cikgu tak kata salah betul. Jawapan dia betul sebab memang more than lah, sebab aluminium ni kau tengok kedudukan aluminium ni antara magnesium dengan zinc. So memang logik lah jawapan dia more than 1. Tapi kalau paper 3 jawapan macam ni betul, cuma cikgu bagi 1 lah. Ya. Ataupun siapa buat soal, siapa buat bentuk matematik tau. Ada yang tanya cikgu juga, cikgu kasi buat bentuk matematik macam ni 210. Lepas tu dia buat macam ni yang korang selalu guna matematik tu, delta H macam ni 336 kJ mol negatif 1. Ini pun terima tau. Tapi cikgu bagi dia yang ni 1 markah, yang ni kita dapat 2 markah. Okey, sekarang kalau siapa nak dapat 3 markah, dia kena bagi exact figure tau. Okey, cara dia adalah yorang kena tolak ni. 336 tu tolak 210. Lepas tu bahagi 2 lepas diorang dapat ni tambah dengan 210. So bila dia dapat jawapan ni 336, korang guna kalkulator tu, 336 tolak 210. So diorang akan dapat 126. Okey, bahagi 2, diorang akan dapat 63 tau. Ni jawapan ni korang akan dapat 63. So 63 ni campur 210. 63 campur 210, diorang akan dapat exact dia adalah 273. So jawapan paling tepat sekali, siapa nak jawapan paling tepat nak dapat 3 markah, dia kena bagi jawapan 273 kJ mol negatif 1. Okey, sekejap cikgu tulis balik ni kJ. Okey, siapa bagi jawapan macam ni baru dia dapat 3 markah. Macam tu. So 3 jawapan ni tak salah, betul. Cuma ranking ni dia selesaikan dalam bentuk matematik lah. Dia bagi jawapan yang spesifik. Okay ya. Okay, write the ionic equation. Okay, siapa ada soalan boleh tanya cikgu boleh interrupt cikgu terus Okay. So faham dekat sini. Jadi ada 3 peringkat lah. So jawapan 3 ni semua betul, cuma cara bagi markah saja berlainan Okay, write the ionic equation. Okay, you orang kena highlight, cikgu nak ionic ke nak chemical. Dia sebenarnya dia nak jawapan ionic, bukannya chemical. Apakah bahan yang kita gunakan dalam eksperimen 3 ni? Magnesium with copper 2 sulfate solution. Kalau cikgu tanya persamaan kimia, so jawapan dia adalah magnesium react with copper 2 sulfate solution.
So jawapan dia adalah ni ya, magnesium dapat menyesarkan displace copper. So magnesium sulfate plus copper. So dah balance dah. So ni salah jawapan ni. Cikgu bukan nak chemical equation, cikgu guna ionic equation. Kita nak tunjukkan ion-ion yang terlibat dalam eksperimen ini. So apa ion-ion yang terlibat? Okey, kalau cuba tengok magnesium ni adalah atom. So bila magnesium ni atom, okey, dia kekal sebagai atom. Dia tak ada ion. So diorang salin balik. Okey, copper tu sulfate solution ni adalah garam yang larut. So dia ada ion. Ion dia adalah Cu2+ dengan SO4 2-. Okey, next. Lepas tu diorang pun buatlah dia punya anak panah. Okey, magnesium sulfate ni adalah garam larut. So bila soluble salt dia mesti ada ion Mg2+ SO4 2-. Tambah, okey, Cu ni adalah logam. So dalam logam ada atom. So ionic equation tu, apa maksud ionic equation tu? Jadi yorang pun boleh tengok yang mana sama kiri kanan kita cancelkan. SO4 2- sebelah kanan pun ada, SO4 2- sebelah kiri pun ada. So yang mana tak sama bentuk salin balik. So magnesium plus Cu2+ Mg2+ plus Cu. So ini adalah ionic equation. So inilah jawapan dia. Ionic equation. Ini jawapan dia. 3 markah. Ya, jangan bagi macam ni ya. Yang ini adalah chemical equation ataupun persamaan kimia. Definisi secara operasi. Okey, definisi secara operasi ni, ikut tips cikgu bagi ni ya. Ni semua sama ya, semua kena ikut. Ayat yang pertama adalah what you do, what you observe. What should be done ataupun what you do. What should be done, apa yang perlu dilakukan, apa yang diperhatikan. What should be observed. So sambungkan dua-dua ayat ni. Untuk eksperimen ini, apa yang berlaku. Jadi apa what you do dia, okey, kalau orang tengok apa yang orang buat pada eksperimen ni adalah orang kena guna logam kan. Logam tu mesti ditambah kepada larutan kuprum 2 sulfat. Itulah what you do dia. Apabila logam ditambahkan ke dalam larutan kuprum 2 sulfat, okey, what you observe? Peningkatan suhu terhasil apabila 1 mol kuprum disesarkan. Macam tu. Jadi jawapan dia what you do and what you observe dia. Itu jawapan dia. Okay, what you do when logam ditambahkan. Okay, apabila logam ditambahkan suhu peningkatan suhu terhasil. Peningkatan suhu terhasil apabila ni penting. Apabila 1 mol kuprum disesarkan. Haba penyesaran ni mesti merujuk kepada 1 mol. So that's why orang punya jawapan mesti sebut 1 mol kuprum. 1 mol kuprum disesarkan. Chemical series tu. Tengok siri tu. So kalau kita tengok metals yang ni hati-hati dia guna PB So kalau tengok list tu, ni. Jadi kalau dia bagi kuprum dia bagi lead ni plumbum. So dia bagi plumbum dekat sini. So yorang kena pilih lah jawapan. Kalau metals that can displace lead atau plumbum, mestilah logam-logam yang dekat atas ni. Yorang pun tengok mana logam-logam yang tinggi kedudukan dia. So aluminium dengan zinc. Kan? Aluminium dengan zinc dekat atas. Kuprum dengan silver. Memang dekat bawah kan? So kuprum dengan
silver ataupun argentum kan. So siapa tulis bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Inggeris lah. Dia dah bagi dekat atas tu, follow je. Okay, so habislah untuk bahagian nombor 1. Okay, hari ni cikgu akan menjalankan eksperimen tindak balas kimia logam kumpulan 1. Okay, ni jadual berkala lah, periodic table. Apakah pemerhatian dia? So ni diorang kena buat essay tentang eksperimen inilah. Okay. Okay, so cikgu letak jawapan dekat Jamboard ni. Sebab sini ada line cikgu boleh tulis. Okay, jawapan untuk ni sebenarnya korang kena tengok lah eksperimen ni tentang apa. Okay, cuba tengok tentang reaction lah. Ni bukannya physical kan, dia chemical reactions. Jadi sebenarnya jawapan dia, okay, mula-mula dia tanya statement of problem ataupun kita panggil apa, pernyataan masalah. Okay, so how does, itu bagaimana sifat kimia litium. Dua, dia tanya apa, variables kan. Okay, apakah variablesnya tu, ataupun orang boleh namakan 3 je logam dia boleh senaraikan. Litium, natrium, bahasa Melayu kalau bahasa Inggeris sodium aja. Kita guna air kan, water. Semua eksperimen ni guna air. Dan saiz logam alkali kena sama besar. Saiz logam alkali ataupun size of alkali metals. Okay, so itu jawapan dia. MV dulu hipotesis. So mesti MV dulu kan. Okay, semakin ataupun semakin menuruni kumpulan 1, semakin tinggi kereaktifan air kan. So bahasa Inggeris dia going down. Lagi satu cikgu nak tekankan, mesti sebut ni nombor kumpulan 1. Jangan spell out Jangan spell out 1. Mesti sebut group 1. Dia figure. Okay, ni 3 markah. Okay, dah habis hipotesis, dia mesti tanya list of apparatus. Okay, list of apparatus pula. Okay, senang sahaja. Okay, asingkan kalau boleh. Cikgu minta asingkan asingkan dia punya apparatus and materials mesti kena asingkan lah. Pisau pisau, forceps. So bahasa Melayu dia pisau, forceps, besin kalau bahasa Melayu ni besin. Kertas turas natrium, kalium, lithium dan juga kertas litmus. Pertama, isi besin separuh penuh dengan air. Janganlah penuh sangat separuh penuh dengan air. Okey, bahasa Inggeris dia yang ni cikgu akan share pada grup nanti ni semua jawapan ni. Okey, lepas kita keringkan ataupun dry the oil on surface of metal by pressing it between pieces of filter paper. Okey. Yang keempat, jatuhkan lithium ke dalam air di dalam besin. Drop the lithium into the water in the basin. 5. Observe and record the reactivity of lithium with water. Record the reactivity of lithium with water. Nombor 6. Test the water in the basin with a piece of red litmus paper when the reaction stops. Okay, korang kalau nak tengok eksperimen ni boleh Google dekat YouTube banyak Okay, ataupun bahasa Inggeris dia, test the water in the basin with a piece of red litmus paper when the reaction stops. Okay, seterusnya ulang eksperimen. So repeat the experiment by using sodium and potassium of the same size. So buat semua ni dapat 3 markah.
So kalau dia tanya tabulation of data, senang saja, mesti ada MV dengan RV ya, MV dengan RV. So MV dia adalah jenis logam ataupun type of metal, dan RV dia adalah senang saja, observation. So letak saja nama-nama logam dekat sini, lithium ya, sodium, lepas tu potassium. So kosongkan observation. So habis. So paper 3. So kita dah dapat tengoklah paper 3 Terengganu ni dia uji tentang heat of displacement dengan kumpulan 1.